Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Ami ni, Ustaz Ami. Okey, hari ni kita akan sambung pelajaran akhlak tahun 3. Okey, baik. Semua boleh ambil buku teks akhlak tahun 3 kamu semua. Okey. Kita akan sambung pelajaran kita. Hari tu kita dah buat nota mengenai tajuk bercakap benar dan juga sabar. Betul tak? Harapnya semua dah siap dalam nota tu. Mana yang belum siap lagi boleh cepat-cepat hantar di dalam Google Classroom. Okey. Okey, baik. Kita masuk ke tajuk yang kelima, pelajaran yang kelima, berani. Muka surat 20. Jom kita buka surat tu. Okey, baik. Okay. Berani. Okey. Okey, baik. Hari ni kita akan masuk bab berani. Ada beberapa perkara yang kamu perlu dapat dalam bab berani ni. Tengok dekat muka surat 20, atas tu dia tulis, di akhir pembelajaran murid dapat pertama sekali menyatakan pengertian sifat berani, kedua menyatakan ciri-ciri berani, ketiga menyatakan tentang kebaikan berani, keempat menyatakan akibat tidak berani. Okey, baik. Ada 4 perkara. Sebenarnya ada satu lagi perkara, dalil bersifat berani. Okey, baik. Ada 5 perkara yang kamu perlu dapatlah daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita baca. Okey, dengan bacaan Ustaz, insya-Allah. Nak baca sama-sama dengan Ustaz pun boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Tengok, baca dan faham. Ingat kena baca dulu, lepas tu kena faham apa yang dia nak sampaikan. Pertama, pengertian berani. Berani ialah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Okey, maksud berani adalah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab. Okey, lalu kita dengar berani ni, berani maksudnya tak takut hantu lah, tak takut inilah. Ya, yang tu pun berani juga. Tapi berani yang kita nak termasuk dalam akhlak kita sebagai orang Islam adalah bila kita bertindak dengan penuh tanggungjawab. Maknanya kita buat apa-apa dengan penuh tanggungjawab. Bukan buat apa-apa dengan penuh tanggungjawab. Bukan main buat saja-saja saja. Kita buat tanggungjawab dengan cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Yang last ni paling penting. Untuk mempertahankan kebenaran. Okey, bila kita buat sesuatu benda dengan penuh tanggungjawab, baru dipanggil berani. Tapi untuk mempertahankan kebenaran, bukan untuk buat benda jahat, buat benda maksiat, mempertahankan orang membuat benda jahat. Tak. Jadi untuk mempertahankan kebenaran, buat benda yang betul dan benar, iaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tu baru masuk berani. Masuk berani yang maksud untuk akhlak kita sebagai orang Islam. Okey, baik. Seterusnya kita nak belajar ciri-ciri berani. Apa ciri-ciri seorang yang berani tu? Tengok, pertama, mempertahankan hak dirinya. Dia mempertahankan hak diri dia sendiri. Okey, apa-apa hak yang dia punya, dia bertahan dengan sebaik-baiknya. Harta dia, keluarga dia, maruah dia jaga betul-betul. Okey, seterusnya berkata dengan benar, tak bercakap bohong. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Ini pun penting. Orang berani ni bukan yang jenis berani saja-saja, tak takut hantu ke, tak takut jahat ke. Tapi berani dengan melaksanakan perintah Allah. Tak takut untuk dia minta maaf, kalau berani yang maksud melaksanakan perintah Allah, maknanya maksud dia takut untuk tidak laksanakan perintah Allah. Bila dia takut tak nak buat laksanakan perintah Allah, maksudnya dia berani iaitu melaksanakan perintah Allah. Itu baru berani dalam Islam. Okey, seterusnya berlaku adil, dan akhir sekali menegur perkara yang salah. Ini pun sama penting. Nampak ada orang buat salah, kita tegur secara baik. Okey, jangan tegur secara marah-marah pula, kita tegur secara baik. Okey, seterusnya kita masuk baca dan hafal. Yang ni penting. Kena baca, kemudian kena buat apa? Kena hafal. Yang ni kena hafal. Okey, baik. Tengok, dalil sifat berani. Apakah dalil sifat berani? Daripada Abu Zar Al-Ghifari. Sebutan dia Abu Zar Al-Ghifari. Okey. Yang tu baris bawah. Nanti kalau kamu nak tanda, boleh bertanda, senang sikit nak sebut. Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulil haqq walau kana murran." Sekali lagi, kulli haq walau kana murran. Apa maksud dia? Berkatalah benar walaupun pahit. Riwayat Ibnu Hibban. Okey.
Okey, baik. Ini dalil daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beritahu apa? Berkatalah dengan benar walaupun pahit. Walaupun pahit ni bukan maksudnya perkataan benar tu rasa pahit. Tak. Maksud dia bila perkataan benar ni macam mungkinlah susah kita nak ungkapkan. Kadang benda betul ni orang susah nak percaya, orang susah nak terima, tapi kita mesti memberitahu perkara yang betul, perkara yang benar. Okey? Okey, seterusnya baca dan faham. Apa dia? Fadilat berani. Apa fadilat berani? Diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tak nak diridai oleh Allah dan Rasulullah kan? Semua nak. Bagus, jadi kena berani. Yang kedua, melatih diri menjadi cemerlang dan terbaik. Bila kita berani, kita boleh jadi orang yang cemerlang dan terbaik. Ketiga, tidak dipermainkan oleh orang lain. Jadi orang lain tak boleh nak main-mainkan kita. Orang lain akan buat sungguh-sungguh, buat baik-baik dengan kita. Okey. Seterusnya, semua orang akan sayang kepada kita. Bila lagi semua orang nak sayang kepada kita? Siapa tak nak? Seterusnya, disanjung dan dihormati oleh masyarakat, dan di akhir sekali disegani kawan dan lawan. Bukan kawan je segan dengan kita, lawan kita, orang yang tak suka kat kita pun dia akan segan dengan kita. Dia akan tak takut, dia akan takut dengan kita. Okey, dan akhir sekali akibat tidak bersifat berani. Okey, apa dia akibat dia? Dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak dapat murka Allah, nak dapat murka Rasulullah, Nabi kita. Kalau tak nak dapat murka Allah dan Rasul, kita mesti bersifat berani. Tapi berani macam yang kita belajar tadi lah, ciri-ciri berani yang ni lah. Bukan berani saja-saja, berani yang mana yang termasuk dalam ciri-ciri sebagai seorang Islam. Yang kedua, selalu dipermainkan oleh orang lain. Asyik kena main je, asyik kena main-main dengan kawan-kawan. Tak syok lah, tak maulah. Yang ketiga, takut mencuba perkara yang baharu. Asyik nak buat benda yang sama je. Ada banyak lagi benda lain kita boleh buat, tapi kita takut, tak berani, kita tak mau buat. Rugi. Seterusnya, hati akan sentiasa terasa lemah, dan akhir sekali menjadi penghalang untuk berjaya. Kalau kita tak berani nak cuba perkara baru, melaksanakan perintah Allah, sentiasa tegur dengan orang, kalau kita tak boleh buat semua tu, kita tak bolehlah berjaya. Okey, semua kita ni kita nak berjaya, tak kisahlah di dunia dan juga di akhirat. Itulah matlamat kita. Okey, baik. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah selesai dah. Tak banyak pun. 1, 2, 3, 4 sahaja. Okey. Selesai untuk pelajaran hari ini. Kalau ada tak faham, boleh ulang balik bacaan, ulang balik video ni. Video ni boleh ulang 3-4 kali, tak ada masalah. Okey, untuk tugasan minggu ni, tugasan minggu ni sama je macam tugasan minggu lepas. Apa? Sama je. Apa nak kena buat? Buat nota. Samalah macam kamu buat nota sebelum ni, kita pun buat nota juga untuk tajuk ni juga. Okey? Apa yang perlu ada dalam nota ini? Okey, yang pertama, benda yang perlu ada adalah pengertian berani. Pengertian berani kamu kena tulis dalam nota kamu. Okey? Yang kedua, ciri-ciri berani. Dalam ni dia bagi 1, 2, 3, 4, 5. Saya meminta kamu keluarkan 3 ciri-ciri berani. Okey? 3 sahaja. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dalil sifat berani berserta maksud dia. Okey, kamu kena buat dalam nota kamu, tulis dalil sifat berani dan juga maksud dia. Inilah dalil dah. Qulil haq walau kana murran, dan berserta makna dia. Okey? Okey, yang keempat adalah bukan kamu kena tulis fadilat berani. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 banyaknya. Nak berapa? Ustaz minta kamu tulis 3 sahaja. Apa? 3 sahaja. Okey? Dan last sekali, akibat tidak bersifat berani. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Samalah juga, kamu hanya tulis 3 sahaja. Okey? Okey, baik. Semua benda tu nanti saya akan listkan. Saya akan letak dalam video ni dan juga dalam Google Classroom. Nanti kamu boleh tengok. Jadi siapkan mama juga. Buat nota macam sebelum ni. Kamu nak buat nota macam nota yang tajuk sebelum ni pun tak apa, tak ada masalah. Nak buat bentuk lain, nak buat dalam gaya lain pula, lukisan lain pula, boleh, tak ada masalah. Yang penting nota tu kamu faham dan saya boleh baca. Okey, baik. Okey, itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita ada cerita pula. Mari bercerita. Okey, mari bercerita ni
Bukan ustaz seorang lah cerita. Kamu kan kena bercerita juga. Okey. Okey, baik. Okey. Jadi dari situ saja untuk daripada ustaz dan untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada waktu yang akan datang. Okey, sekali lagi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.